Tanaman jangka pendek berbagai hasil mampu ditambah nilai melalui integrasi bersepadu. Gabungan dua aktiviti pertanian mengoptimumkan keuntungan sumber alternatif murah dan berkualiti. Jagung integrasi bersepadu mengurangkan kos pengeluaran. Jagung, tanaman kontan yang popular dan mempunyai nilai pasaran yang baik. Jagung merupakan tanaman bijiran ketiga terbesar di dunia selepas gandum dan beras. Jarak tanaman yang disyorkan oleh pihak Madi ialah 30 cm di antara pokok dan di antara garisan, di antara barisan ialah 75 cm. Untuk menanam, kita buat lubang dulu dan kemudian kita masukkan biji benih. Lubang di antara 5 ke 7 cm lah. Kita masukkan biji benih dan kita masukkan baja organik. Dan lepas tu kita tambur. Dari segi keadaan tanah, jagung boleh hidup di kebanyakan jenis tanah. Ia boleh ditanam menggunakan batas atau tanpa batas bergantung pada kawasan tanaman, sama ada berkecurunan tinggi atau rendah. Biji benih yang ditanam di ladang telah digaul dengan larutan pencegah serangga bagi mengawal serangan penyakit dan serangga perosak. Jarak lubang tanaman menentukan kepadatan pokok. Penanaman terlampau rapat kelak akan menjejaskan saiz dan pembesaran tongkol jagung. Biji benih yang ditanam akan bercambah dalam masa 3 hingga 5 hari bergantung kepada kelembapan tanah. Tanaman jagung sesuai di kawasan tanah tidak menakung air dengan kecurunan 0.5 hingga 1 darjah. Sebahagian besar pengeluaran jagung dunia dijadikan makanan ternakan. Hanya sebahagian kecil dijadikan sumber makanan manusia. Daun yang begini, ya, apa sebabnya? Ini mungkin disebabkan oleh belalang ataupun serangga yang jenis makan daun. Kalau penyakit begini, ya, berapa kerap kita merawat? Kita tak dapat menentukan kerap mana kita membuat rawatan, tapi kita syorkan kita buat rawatan bila kita dapat lihat tanda-tanda ada serangan. Ini pokok yang baik dan cukup baja. Dan berapa lama dah pokok ni? Pokok ini 80 ke 85 hari. Oh. Mungkin dalam masa 2-3 minggu boleh habis lah. Kerana pokok untuk bijirin kita memerlukan 100 hingga 115 hari untuk dituai. Industri ternakan merupakan satu daripada 10 industri prioriti dalam skor. Dan faktor yang menentukan kejayaan industri ini ialah sumber makanan. Projek jagung bijirin yang dijalankan oleh Mukah Agrofarm bertepatan dan seiring dengan industri ternakan. Jabatan Pertanian Mukah menggalakkan petani di kawasan ini untuk menanam jagung kerana permintaan terhadap makanan untuk haiwan semakin meningkat. Ladang Mukah Agrofarm adalah projek komuniti bagi membangunkan tanah terbiar di daerah Mukah, Sarawak menjadi ladang komersial yang mampu meningkatkan pendapatan petani dan keluaran negara kasar serta menyumbang kepada sekuriti makanan negara. Daerah Mukah berpotensi tinggi dalam perusahaan tanaman jagung kerana mempunyai banyak kawasan tanah rata sesuai untuk tanaman jagung.
Projek ternakan jagung di sini lebih tertumpu kepada pengeluaran makanan ternakan seiring dengan pembangunan industri ternakan sebagai industri utama di daerah ini. Keuntungan optimum mampu diperolehi apabila bukan sahaja bijinya, malah keseluruhan pokok jagung turut mendatangkan hasil untuk dibuat makanan ternakan yang dominan berkualiti. Mengikut kajian, 17 tan metrik bahan makanan dapat dihasilkan dari sehektar tanaman selepas diambil kira kehilangan bahan kering dalam proses penghasilan bahan. Pokok jagung dipotong pada umur 90 hingga 100 hari selepas ditanam. Senario harga bahan makanan ternakan semakin meningkat. Permintaan sumber dari batang jagung turut meningkat sebagai alternatif lebih murah dan berkhasiat. Varieti jagung yang menghasilkan bahan kering paling tinggi baik untuk membuat bahan makanan ternakan. Tanaman jagung mampu ditambah nilai melalui integrasi bersama projek penternakan. Ia mengoptimumkan penggunaan tanah serta guna tenaga dalam mengurangkan kos. Kebelakangan ini, kos makanan ternakan telah meningkat kesan daripada jumlah ekspor jagung yang menurun berbanding permintaan dunia keseluruhannya. Penurunan ekspor jagung dunia disebabkan negara-negara seperti di Amerika Utara dan Selatan kini menggunakan jagung bukan sahaja untuk penghasilan sumber makanan ternakan tetapi juga untuk pengeluaran bahan bakar seperti etanol. Di Asia, negara pengekspor dahulunya seperti China kini bertukar menjadi pengimport dalam memenuhi keperluan industri ruminan mereka yang semakin berkembang. Begitu juga India, Thailand dan Indonesia turut menghadkan ekspor mereka bagi memenuhi keperluan dalam negara yang semakin meningkat. Faktor penambahan penggunaan sumber jagung menyebabkan kekurangan bahan ini dalam menghasilkan makanan ternakan, seterusnya meningkatkan kos pengeluaran makanan ternakan. Senario ini membuka potensi perniagaan lebih besar dalam projek tanaman jagung tempatan kerana industri ternakan yang dominan dalam negara kita juga turut berkembang dengan amat pesat. Melalui konsep pertanian kontrak, petani mengamalkan metod pengeluaran mukah agrofarm iaitu SOP, Standard Operating Procedure, dalam setiap aktiviti usaha tani dari proses sebelum penanaman hinggalah selepas proses penuaian. Kod amalan pertanian yang diperkenalkan adalah sebahagian usaha dalam kawalan kualiti hasil pengeluaran dan bagi menseimbangkan konsep agrobisnes sesuai dengan prinsip untung dan rugi bersama. Berdasarkan statistik musim pertama penanaman, ladang kompak ini menghasilkan 32 tan tongkol jagung dari 4 hektar tanaman dan mendapat perolehan kasa bernilai RM25,600. Ini baru satu musim. Bayangkan kalau tanaman dijalankan 3 musim setahun. Tani Jagung Mukah Agrofarm adalah projek komuniti membangunkan tanah terbiar menjadi ladang jagung komersial bagi menyokong keperluan makanan ternakan negara. Kami juga bertindak sebagai agent of change untuk mengubah cara pertanian melalui kaedah contract farming. Melalui sistem pertanian kontrak, kami berhasrat membangunkan 2,000 hektar ladang jagung. Rancangan masa depan kami ingin membangunkan kilang untuk memproses makanan berasaskan jagung. Syarat penjualan hasil pengeluaran disetujui bersama, di mana Mukah Agrofarm akan membeli semua hasil petani dengan harga yang ditetapkan lebih awal. Seorang petani yang memiliki 1 hektar tanaman jagung akan memperoleh hasil
RM19.200 setahun atau pendapatan RM1,600 sebulan. Ia pastinya lebih baik daripada membiarkan tanah terbiar tanpa sebarang hasil. Kos pengeluaran tidak melebihi RM4,000 sehektar dan lebih menguntungkan jika diamalkan konsep integrasi bersepadu. Integrasi bersepadu bermaksud mensepadukan aktiviti penanaman dan peternakan dan pemprosesan segala sisa tanaman atau ternakan menjadi bahan olahan berguna dalam aktiviti tanaman maupun ternakan. Selain mengurangkan kos pengeluaran, ia bersifat zero waste farming dan mesra alam. Penternakan kambing tempatan kurang dari 300,000 ekor dan hanya menampung 10% pengeluaran sara diri. Negara kita mengimport 25,000 tan metrik daging kambing bernilai RM150 juta setahun. Dalam rancangan buku hijau yang diperkenalkan oleh Tun Razak, rakyat disarankan mengembeling tenaga, meningkatkan hasil makanan sebagai benteng kekuatan ekonomi negara. Seperti mana konsep buku hijau, kini negara begitu menitik beratkan sektor pertanian berasaskan makanan bagi meningkatkan pengeluaran yang kini berhadapan dengan perbelanjaan import hampir RM2 bilion setahun. Berbagai bantuan serta pembiayaan diperuntukkan dalam sektor pertanian, namun tidak ramai mahu menceburkan diri dalam bidang keusahawanan ini. Diharap ini tidak membawa kepada krisis makanan di masa depan.